Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Anisah Fatiti Siddiq akan membentangkan tajuk kita pada hari ini adalah ciri-ciri pelajar bilazim dan apakah kaedah pendekatan PDP terhadap pelajar-pelajar ini. Okey, baik. Sebelum tu, mari kita tahu dulu apa itu pelajar bilazim ni. Okey, bilazim ni ialah disruptif, tingkah laku disruptif. Mana kata kalau pelajar tu dia mempunyai tingkah laku yang negatif ataupun yang luar kebiasaan daripada norma sosial masyarakat, dan kesan apabila pelajar bilazim ini di dalam kelas ialah dia boleh mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran semasa dalam kelas. Okey, sebelum kita tahu apa kaedah pendekatan dia, mari kita kenal satu persatu dulu apakah kategori ataupun ciri-ciri pelajar bilazim ini. Okey, ciri-ciri pelajar bilazim ni yang pertama adalah pelajar hyperaktif. Okey, macam mana dengan hyperaktif tu? Pelajar ini bersikap yang agresif, nakal, suka mengganggu rakan yang lain, tidak boleh duduk diam, ataupun pelajar ini mudah hilang fokus semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, tapi sebelum saya terangkan pendekatan PDP ni, mari saya jelaskan dulu ciri-ciri pelajar bilazim tersebut. Okey, seterusnya yang kedua, pelajar agresif yang secara lisan dan fizikal. Okey, bagaimana yang agresif secara lisan tu? Pelajar ini suka mengejek ataupun mengeji dengan kata-kata kesat, tidak bersesuaian, tidak sopan yang boleh menyakitkan hati rakan-rakan yang lain. Kalau agresif dari segi secara fizikal, pelajar ini suka mencari gaduh ataupun bertumbuk ataupun bully pelajar-pelajar yang lain. Okey, ciri-ciri pelajar bilazim yang ketiga adalah vandalisme. Okey, seperti kita tahu kalau vandalisme, pelajar itu bersikap macam mana? Okey, menconting dinding bangunan, dinding bilik darjah ataupun dengan lukisan yang tidak baiklah, yang kurang bersesuaian sebagai seorang pelajar. Okey, dan sepertinya lah menconteng meja bilik darjah. Okey, dan yang terakhir, ciri pelajar bilazim adalah menyendiri. Pelajar ini suka mengasingkan diri daripada sosial rakan-rakan yang lain. Dia tidak suka bergaul, kurang berkomunikasi dengan rakan yang lain, lebih prefer membuat kerja ataupun bergerak secara individu berbanding dalam kumpulan. Dan pelajar ini mempunyai sikap yang timid, yang terlampau malu untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan lain. Okey, saya sudah jelaskan kategori pelajar-pelajar bilazim kan? Okey, mari kita kenal macam mari kita belajar macam mana nak mendekatkan, macam mana kaedah pendekatan terhadap pelajar-pelajar seperti ini supaya proses PDP kita dalam kelas tidak terganggu. Okey, yang pertama kaedah belajar sambil main. Okey, kaedah belajar sambil main ni ialah satu kaedah yang di mana guru mengadakan satu aktiviti yang positif yang boleh mengalihkan perhatian ataupun tumpuan pelajar-pelajar itu tadi. Okey, seperti guru buat aktiviti kuis, permainan dengan menggunakan kotak beracun bagi topik-topik yang tertentu lah. Dengan cara ni pelajar-pelajar seperti pelajar hyperaktif, agresif kan, fokus dia tu ataupun perhatian dia tu teralih kepada proses pengajaran dan pembelajaran berbanding dia suka kacau rakan yang lain kan. Okey, kaedah yang kedua adalah kaedah main peranan. Okey, kaedah main peranan ni apa? Guru memanggil beberapa orang pelajar melakukan satu situasi tanpa menggunakan skrip. Kat sini kita uji pelajar-pelajar punya pemikiran, pelajar punya pemikiran lah untuk melakukan watak. Contohnya kalau dalam subjek sains, pelajar melakukan watak haiwan dalam sistem siratan makanan.
Okey, kat sini kita boleh gunakan kaedah ni kepada pelajar-pelajar yang hyperaktif seperti sebagai contoh kan, pelajar vandalisme yang suka menconteng tu, kita bagi dia satu tugas, suruh dia melakonkan watak, suruh dia luahkan apa yang dia boleh buat kan. Okey. Yang ketiga adalah kaedah pengajaran tematik. Okey, kaedah pengajaran tematik ini adalah satu kaedah guru memecahkan beberapa kumpulan dan menentukan satu topik terhadap kumpulan-kumpulan tersebut untuk dibincangkan bersama dalam kumpulan. Okey, kaedah pengajaran tematik seperti ini boleh kita khususkan kepada pelajar-pelajar yang menyendiri, pelajar yang pasif ni. Kan dia suka, dia kurang bergaul kan, kita pecahkan dia duduk dalam kumpulan supaya dia boleh mengeluarkan idea dia kan. Kita nak biar pelajar ini aktif, terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, dan yang terakhir, kaedah yang keempat adalah kaedah pemudahcaraan. Okey, kaedah pemudahcaraan ini kita motivate pelajar ni, kita menggalakkan penyertaan pelajar dalam kelas dengan cara kita menyoal pelajar-pelajar ini. Pelajar-pelajar ini seperti pelajar macam mana? Pelajar hyperaktif, pelajar agresif, dengan pelajar vandalisme contohnya. Okay, kan mereka inginkan perhatian kan. Jadinya sebagai guru kita boleh menyoal mereka ni dengan cara menyoal banyak-banyak pun tak apa, supaya perhatian dan fokus mereka tu tertumpu kepada proses pengajaran dan pembelajaran, supaya pelajar-pelajar seperti ini tidak berasa terpinggir lah semasa dalam kelas. Okey, saya rasa setakat ini sahaja. Sebelum tu lagi satu kaedah, kita boleh menggunakan pembelajaran secara visual. Kita buka audio, kita buka video, kita menggunakan gambar, raja dan sebagainya sebagai permulaan untuk menarik minat pelajar-pelajar ini semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Sekian sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih.